Hai. Okey, so untuk hari ini kita akan masuk kepada bab baru iaitu penyelesaian segitiga. Okey, penyelesaian segitiga. Jadi, objektif kamu untuk hari ini ialah satu, kamu perlu mengenali petua sinus. Okey, sinus ataupun kamu selalu tengok dalam kalkulator sin. Okey. Dan kedua, kamu perlu pandai guna ataupun pandai aplikasi petua sinus. Okey, petua sinus. Kamu perlu pandai aplikasi petua sinus. Alright. Okey, ini objektif kamu. Ada dua sahaja. Okey, dan jangan risau. Ini adalah antara topik yang senang sebab tu saya pilih topik ini. Okey. Baik, tapi sebelum kita masuk kepada ini, saya nak kamu revise balik apa itu sinus, apa itu kosinus, tangent. Kalau kamu ingat lagi, tahun lepas kamu dah belajar segitiga tegak kan, sudut tegak. Ini sudut tegak maksud dia 90 darjah. Dan sini ada sudut. Betul? Okey. Kalau kamu ada segitiga sudut tegak ini, kalau kamu ingat lagi, okey, kamu boleh guna, kalau kamu nak cari dia punya sisi ni kan, A, ini sisi B, ini sisi C kan. Macam mana kamu nak cari? Kamu boleh guna teorem Pythagoras, betul? Okey, apa itu teorem Pythagoras? Kalau kamu masih ingat, A square plus B square equals to C square. So, kalau saya nak C sahaja, iaitu dia punya hipotenus ni, saya square root kan, A square plus B square. Ini teorem Pythagoras kamu dah belajar selama ni. Lepas tu ingat tak kalau kamu nak cari theta ni? Okey, contoh kalau kamu nak cari theta, kalau kamu nak guna cos sama dengan adjacent over hypotenuse. Jadi adjacent adalah A over C. Kalau sin theta, opposite over hypotenuse, iaitu B over C. Dan tan theta, opposite over adjacent, iaitu B over A. Ini kamu kena ingat balik. Kita akan main dengan benda ni je. Dan last sekali, kalau kamu dah segitiga, apa lagi? Macam nak. Dan satu lagi. Macam ni. Okey, ini bersudut tegak. Okey, ini segitiga suka hati. Adakah segitiga suka hati? Ini segitiga bersudut tegak. Okey, ini ialah segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Okey, ada pelbagai jenis segitiga kan? Kalau kamu ada sudut A, B, C, ini pun A, B dan sudut C, boleh nampak kamu ni. Sudut A, B, C, A, B, C. Okey, ada tiga sudut dalam. Kamu tahu untuk segitiga A plus B plus C sama dengan 180 darjah. Sentiasa begitu. Okey, hasil tambah sudut dalam segitiga ialah 180 darjah. Itu yang kamu kena ingat. Okey? Baik. Saya harap semua ni boleh refresh. So, kita pergi kepada petua sinus dulu. Okey. Kenapa perlu belajar penyelesaian segitiga ni? Okey. Ni mana-mana? Ada ke sini kenapa perlu? Okey, inilah. Terdapat pelbagai bidang yang menggunakan segitiga untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, bidang astronomi. Astronomi ni yang berkaitan dengan bintang dan alam semesta. Okey, so bidang astronomi menggunakan konsep segitiga untuk mengukur jarak antara
bintang, bidang geografi, menggunakan penyelesaian segitiga untuk mengukur jarak antara tempat, dan satelit menggunakan segitiga dalam sistem pandu arah satelit. Alright, so skip ni. Tak perlu kamu belajar macam mana nak buat rumus tu, saya terus bagi kamu. Ini rumus dia. So, petua sinus adalah begini. A over sin A besar sama dengan B over sin B besar dan C over sin C besar. Okey, ataupun kalau kamu terbalikkan pun boleh. Kamu nak sin A over A ke ataupun A over sin A. Mana-mana sahaja boleh guna. Sebab mereka ni ibarat nisbah. Okey? Ibarat nisbah. Kamu boleh terbalikkan, kalau sin A kat bawah, sin A, sin B pun kat bawah, sin C pun kat bawah. Kalau sin A kat atas, sin B kat atas, sin C pun kat atas. Okey? Cuma masalahnya apa benda A dengan sin A ni? Okey? So, saya bagi contoh lagi. Alright, inilah. So, petua sinus. Ini petua sinus. Kan? Kita ada A over sin A sama dengan B over sin B besar sama dengan C over sin C besar. Alright. Now, apa benda tu A, B, C dan A besar, B besar, C besar? Okay. Untuk petua sinus, bila kamu nak guna? Guna petua sinus bila berhadapan dengan segi tiga segitiga sama sisi, sama kaki dan yang sukati tu, yang sebarang tadi tu. Sebarang, sini sebarang. Okey, mana satu? Kamu guna bila kamu berhadapan dengan ini. 1, 2, 3. Kalau yang bersudut tegak lah. Ini bersudut tegak. Bersudut tegak. Apa kamu nak guna? Kamu boleh guna ini, teorem Pythagoras. Tak perlu nak guna petua sinus. Okey? Jadi, kamu cuma tengok. Kalau dia sama kaki, sama sisi dan yang sebarang tadi, maksudnya suka hati. Salah, tak boleh macam ni. Macam ni. Jadi, kamu boleh guna petua sinus. Alright? Buruknya tulisan. Ini padam. Okay. Baik. So, kalau saya ada segitiga. Okey, segitiga. Okey. Dan saya namakan sisi ini A kecil. Sisi ini B kecil, sisi ini C kecil. Baik. Sekarang mana A besar, B besar dan C besar? Okey. A besar adalah sudut yang bertentangan dengan sisi A kecil. So ini dia bertentangan kan? So B ini tentangan dengan dia kan? So ini ialah B besar. Okey. So ini ialah B besar dan sini ialah C besar sudut dia. Okey. Kenapa? Sebab tengok ini bertentangan dengan ini kan. B ini kan, A ini. Boleh nampak kan mana dia bertentangan? Maksudnya formula ini, petua ini menerangkan tentang sisi A bahagi dengan sudut sin sudut A sama dengan B bahagi dengan sin B. Ataupun kalau kamu nak tutup ni, kamu kata B over sin B sama dengan C over sin C. Itu sahaja petua ni. Okey? Kalau kamu tak nampak, kita boleh buat contoh pas ni. Okey, mana contoh? Tutup dulu.
Bukan ni. Okey. Contoh ini. Tulis petua sinus yang menghubungkan sisi dan sudut bagi segitiga yang berikut. Okey, kita tengok yang A ni. Kita boleh kata F besar ni adalah sudut F lah kan. Dan sisi dia adalah F kecil. So F, silap, biru. So F over sin F equals to E over sin E. And I can also say, boleh juga cakap D over sin D. Okay, macam tu je. Ni kita tengok penyelesaian dia. Tada! Alright? Macam tu sahaja. Next, latihan. Tulis petua sinus yang menghubungkan sisi dan sudut bagi segitiga yang berikut. Okey, saya nak buat B, nanti yang A dengan C tu kamu buat sendiri. Okey, saya akan buat B bersama-sama dengan kamu. Okey, besarkan. So, untuk B ni, saya boleh kata K over sin K besar equals to M over sin M besar equals to L over sin L. Macam tu je. Settle. Dan sekarang ni kita nak menyelesaikan dia. Kita nak guna dia macam mana. Right. So, dia nak kita cari nilai X dalam segitiga yang berikut. Okay. Nilai X ialah sisi RQ. Kita terpaksa guna petua sinus. Okay. So, salin balik petua sinus. R ini, okay, kita lukislah supaya kamu nampak. Ini 80, sini 48, sini 14.3, sini X. Ini Q, R, and P kan? Alright. cm. Okey, kalau ini R besar, maksudnya sini R kecil. Betul? Dan kalau ini Q, sini ialah Q kecil. Okey. Dan kalau ini ialah P, si X bersamaan dengan P kecil. Betul? Jadi kalau kita nak X, okey, kita boleh guna Q ni. Sebab Q ni kita tahu dia punya sudut dan juga dia punya sisi. So, Q over sin Q equals to X over sin P besar. Betul? Alright. So, kita tahu apa nilai Q kecil, iaitu 14.3 divided by sin 80 equals to X kita tak tahu, sin 48. Okey. Dan sekarang ini kita boleh darab silang ataupun sebab X dah ke atas, ini kita bila pindahkan, sin ni kita pindahkan dia jadi naik atas. Jadi kamu tulis dia macam ni. 14.3 sin 48 bahagi sin 80 sama dengan X. Macam mana nak tekan kalkulator? Sekejap. Kamera. Ini kamera. Alright. Okay. Ikut apa yang ditulis tu. 14.3 tekan terus sin 48. Okey. 10.6267. Okey, saya tak nak tulis sebab nanti ni. Terus saya tekan bahagi. Bahagi berapa? Sin 80. Saya dapat 10.7909. Okey, ambil 3 tempat puluhan.
10.791. Sebab ini ialah ini ialah panjang, jadi kamu kena, kenapa tak boleh tutup kamera? Okey. 10.791. So X sama dengan 10.791 cm. So dah tahu dah, settle. Okey. Tengok. Okey. Sama kan 10.791, 3 tempat perpuluhan. Kalau panjang ataupun jarak, kamu kena guna 3 tempat perpuluhan. Sudut sahaja yang guna 2 tempat perpuluhan. Alright? Okey. Seterusnya. Okey. Tak payahlah contoh ni, sama juga nanti. Okey, seterusnya. Baik, saya rasa itu sahaja. Okey, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh PM saya secara personal. Dan itu sahaja untuk kelas hari ini. Jumpa lagi.